payah. Saudara nak jual motor ya? Kita tak mau beli lah. Oh, kau sindir je. Ini motor aku punya motor. Aku punya suka dah. Bukan kau punya motor, kau tahu tak? Kalau saya yang punya motor ni, dah lama saya humban dalam sungai. Saudara ni nama saya pun pandai bawa motor. Tapi bikinnya saya tak fikir saudara boleh. Saya pun dulu mekanik kami pun. Cuba saya tengok kan? Tengoklah. Ini apa dia? Ini bunyi dia sama sangat kuatlah macam motorbot. Pung 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 gitu. Oh, pung 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 begitu. Itu kompresen dia lah tinggi. Jadi saya nak bunyikan dia pelan sedikit. Nak bunyi macam ping 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 gitu sikit. Lagi pelan. Nak kasih tak bunyi pun boleh. Ini longgarkan sikit. Ini aku ketak-ketak sangat tak boleh. Longgar. Ini wayar berserabut banyak saudara. Tak boleh macam. Ini mesti ambil dua-dua. Kasih jadi satu. Sotkan dekat bodi dia. Baru datang api jadi. Itu pula boleh hidup. Ada api. Jadi ini pun longgar-longgarkan. Oh, dia pakai exhaust besi rupanya. Patutlah bunyi pom-pom kuat sangat. Aku tak gantikan dengan exhaust bulu. Nanti tengok. Apa dia? Sudah letak letak. Nanti. Coba. Itu tadi nak menyelesaikan masalah, tetapi apabila kita tidak tahu bagaimana satu-satu sistem itu berfungsi, masalah tidak juga dapat diselesaikan dengan baik. Baiklah, video hari ini adalah kesinambungan bagi video sebelum ini, di mana pada hari ini kita akan fokus kepada 1.2.3 membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Kita lihat situasi ini dahulu. Meja yang digunakan oleh Ahmad sebagai tempat untuk mengulang kaji pelajarannya dan membuat kerja sekolah bergoyang dan tidak stabil. Buku yang diletakkan di atas meja hampir terjatuh. Ahmad ternampak skru yang mengikat muka meja dan kaki meja banyak yang berkarat. Dalam analisis fungsi, gambaran masalah Ahmad ini dapat dilukis dengan menggunakan model fungsi. Dalam model fungsi ini, beberapa garisan interaksi digunakan untuk membuat hubung kait antara komponen serta kesannya dalam satu-satu sistem. Terdapat 4 jenis garisan interaksi digunakan dalam membina model fungsi. Dan setiap garisan interaksi ini membawa maksud yang berbeza-beza. Mari kita lihat satu persatu jenis garisan interaksi. Kita lihat anak panah yang pertama, iaitu anak panah yang bergaris nipis halus ini. Ianya menunjukkan bahawa sistem dalam sesuatu produk itu bertindak dengan normal. Anak panah yang bergaris halus dan nipis serta putus-putus ini membawa maksud berguna tetapi tidak mencukupi. Sebagai contoh, bilangan skru yang tidak cukup untuk mengikat sesebuah meja. Manakala bagi anak panah yang bergaris tebal dan hitam ini membawa maksud berguna tetapi berlebihan. Sebagai contoh, bilangan skru yang terlebih banyak digunakan dalam satu-satu pembinaan sebuah meja. Bagaimana pula dengan anak panah yang melengkung ini? Anak panah melengkung inilah yang menunjukkan masalah yang terdapat pada satu-satu sistem produk. Garisan ini digunakan untuk menunjukkan masalah.
Jika kita lihat pada situasi Ahmad tadi, model fungsi dapat digambarkan seperti berikut. Jadi, model fungsi ini dapat menggambarkan keseluruhan hubung kait antara komponen dengan kesannya dalam satu sistem. Dalam penyelesaian masalah secara inventif, masalah dapat dikenalpasti melalui analisis fungsi pada komponen produk. Melalui kaedah ini, kita dapat mengesan masalah dengan mudah serta dapat mencari alternatif penyelesaian. Ada dua langkah yang boleh kita lakukan untuk mencari punca masalah, iaitu mengenalpasti masalah pada model fungsi dan mengenalpasti masalah pada komponen yang terlibat. Jadi, berdasarkan kepada masalah Ahmad itu tadi, kita lihat masalah pada komponen meja tersebut ialah meja bergoyang dan tidak stabil. Manakala, pada model fungsi yang telah dibina, dapatlah kita ketahui bahawa skru yang memegang muka meja dan kaki meja mengalami masalah seperti yang ditunjukkan ini. Di dalam membina model fungsi ini juga, analisis berantai punca dan kesan juga akan dilakukan untuk memahami dan mengesahkan rantaian punca dan kesan bagi sesuatu masalah. Pada peringkat ini, soalan akan ditanya beberapa kali sehingga punca masalah dapat dikesan. Jawapan biasanya akan diperolehi mungkin disebabkan oleh halangan semula jadi, halangan sains dan fizik atau halangan sifat asas objek seperti jadual ini. Sebagai contoh, kita lihat pada situasi Ahmad tadi, meja menjadi tidak stabil kerana skru tidak dapat mengikat muka meja dan kaki meja dengan ketat. Jadi, apakah yang menyebabkan keadaan ini berlaku? Jadi, punca dan kesan akan dicari dan melibatkan objek dan parameter seperti mana yang kita gambarkan pada rajah analisis kesan dan akibat ini. Kita lihat di sini, soalan akan ditanya beberapa kali sehingga mendapat jawapan yang akhir. Bagi masalah Ahmad tadi, secara kesimpulannya, meja tidak stabil kerana skru yang memegang antara kaki meja dan muka meja telah berkarat dan patah kerana kelembapan cuaca semula jadi. Di mana faktor kelembapan ini adalah supersistem yang mana memberi kesan kepada komponen. Jadi, kita telah pun selesai untuk langkah 1 dalam proses menyelesaikan masalah inventif, iaitu melakukan analisis fungsi. Diharapkan pelajar semua dapat memahami proses pertama dalam menyelesaikan masalah inventif ini dengan baik. Jadi, kita akan sambung untuk proses kedua nanti, iaitu 1.3 Percanggahan fizikal. Untuk itu, sekian terima kasih dan kita akan jumpa lagi untuk video akan datang.